Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saya hormati Al-Fadhil Tuan Imam, pengurusi dan seluruh pimpinan jawatan kuasa Takbir Surau Ar-Rawdah, pimpinan-pimpinan masyarakat, para asatidzah, khususnya tuan-tuan para jemaah muslimin muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dikasihi sekalian. Mudah-mudahan kita semua sentiasa dirahmati dan juga diberkati di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertamanya marilah sama-sama kita memanjatkan rasa syukur kita yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberi peluang dan kesempatan kepada kita, memilih kita untuk sama-sama dapat hadir ke surau pada malam ini menunaikan salat fardhu maghrib berjamaah, dan kemudian Allah lapangkan lagi masa kita untuk sama-sama dapat kita berada dalam majlis ilmu ini. Mudah-mudahan keberadaan kita dalam majlis ilmu, dalam kuliah pada malam ini dengan niat yang betul, mendapat keberkatan dan kebaikan yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Dan alhamdulillah kita dapat sambung lagi kuliah pengajian kita yang membicarakan tentang fiqh non muslim, yang membicarakan tentang isu-isu persoalan-persoalan fiqh yang melibatkan hubungan dan interaksi kita dengan golongan orang bukan Islam. Mudah-mudahan apa yang kita bincang pada malam ini ada manfaat yang kita perolehi, sama-sama dapat kita jadikan panduan dalam hidup kita, insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kita sambung lagi berkaitan dengan isu khinzir. Dalam kuliah yang lepas kita membicarakan tentang isu-isu yang berkaitan dengan khinzir, tentang keharaman Allah mengharamkan kita untuk memakan daging khinzir, sebagaimana yang telah kita jelaskan dalam kuliah yang lepas. Jadi pada malam ni tuan-tuan sekalian, kita nak sambung pada isu yang berkaitan dengan
kenajisan khinzir. Soal haramnya khinzir, haram kita makan itu sudah jelas berdasarkan kepada dalil yang qat'i, apa yang Allah sebut dalam Al-Quran, apa yang Nabi SAW sebut dalam hadis-hadis Nabi SAW. Memang jelas bahawa kita orang Islam dilarang untuk memakan daging khinzir. Tetapi dari sudut kenajisan, apakah hukum khinzir itu, maknanya babi itu, bila tersentuh, kita bersentuh dengan khinzir ataupun daging khinzir, adakah sama kenajisannya sebagaimana kenajisan anjing? Bagaimana yang telah kita bincang dalam kuliah-kuliah yang lalu, memang dalam mazhab Syafi'i bahawa anjing itu sebagai najis mughaladah. Walaupun perkara itu tidak disepakati di kalangan para ulama, tetapi dalam mazhab Syafi'i menghukumkan anjing itu sebagai najis mughaladah, najis yang berat. Tetapi bagaimana pula dengan khinzir? Andai kata kita tersentuh dengan khinzir itu, ataupun ada terpegang dengan daging khinzir itu, adakah khinzir ini juga termasuk dalam najis yang mughaladah? Maka inilah perbincangannya, tuan-tuan sekalian. Menurut mazhab Syafi'i, mazhab yang menjadi pegangan kita lah, khususnya umat Islam di Nusantara ini, di Malaysia ini, kita rata-ratanya berpegang kepada mazhab Syafi'i. Menurut mazhab Syafi'i, khinzir ialah haiwan yang juga dikategorikan sebagai najis mughaladah. Dalam mazhab Syafi'i, khinzir, babi, juga dianggap sebagai najis yang berat. Maka apabila dikira sebagai najis mughaladah, maka sudah semestinya lah kaedah penyuciannya bagaimana penyucian najis mughaladah, sebagaimana yang kita bincang proses penyucian, bagaimana yang melibatkan anjing dahulu. Jika berlaku jilatan anjing, mesti dibasuh dengan 7 kali air yang mutlak, dan salah satunya air yang bercampur dengan tanah. Bagaimana yang kita sebut cara samak itulah, itu cara untuk membasuh najis yang mughaladah. Jadi dalam mazhab Syafi'i, khinzir pun sama. Khinzir, anjing, dua ni dikategorikan sebagai najis yang berat. Jadi kalaulah kita terkena dan sebagainya, mesti dibasuh dengan cara bagaimana kita basuh najis mughaladah. Tetapi tuan-tuan sekalian, bagaimana yang menghukumkan, bagaimana dalam mazhab Syafi'i menghukumkan khinzir ini sebagai najis mughaladah? Adakah di sana ada dalil yang jelas daripada hadis Nabi SAW ataupun daripada ayat-ayat Al-Quran? Sebenarnya tidak ada dalil yang khusus. Tidak ada dalil yang khusus sama ada daripada hadis-hadis Nabi SAW ataupun ayat-ayat Al-Quran yang menyebut secara khusus bahawa khinzir itu adalah najis mughaladah. Yang jelasnya disebut diharamkan kita makan daging khinzir. Hurrimat alaikumul maitata waddam wa lahmul khinzir, yang kita dah sebut dalil dalam kuliah yang lepas. Maknanya ayat ini menyebut secara jelas bahawa diharamkan untuk kita memakan daging khinzir, tetapi tidak menyebut bahawa khinzir itu sebagai suatu yang najis.
yang berat. Maka sebab itu kalau kita lihat dalam mazhab Syafi'i, mereka menghukumkan khidir ini sebagai najis yang berat kerana berdasarkan kepada kaedah kias, dikiaskan kepada anjing. Oleh kerana anjing dihukumkan sebagai najis yang mughaladzah, maka dalam mazhab Syafi'i, ulama-ulama dalam Syafi'i mengkiaskan khinzir juga dikiaskan dengan hukum sama macam anjing. Sebab anjing pun haram, khinzir pun haram. Oleh kerana anjing najis mughaladzah, maka dikiaskan kepada khinzir pun sebagai najis mughaladzah. Jadi itu asasnya bagaimana dalam mazhab Syafi'i mengkategorikan khinzir ini sebagai najis mughaladzah. Sebab teorinya ialah anjing disebut dalam hadis tentang cara penyuciannya, maka khinzir juga disebut kenajisannya dalam Al-Quran dikira sama dengan anjing. Bahkan khinzir lebih teruk berbanding dengan anjing kerana khinzir dianggap sebagai rijsun. Dalam ayat Al-Quran dalam surah Al-An'am, bila Allah sebut tentang keharaman untuk kita makan daging khinzir ini, Allah sebut juga aulahmal khinzir fa innahu rijsun. Maksudnya daging khinzir itu adalah kotor. Maka atas asas perkataan rijsun itulah menganggapkan, maknanya di kalangan para ulama dalam mazhab Syafi'i menghukumkan ia juga termasuk dalam binatang yang najis, bahkan meletakkan najis yang paling berat. Tetapi kenajisan anjing, kenajisan khinzir ini bukan suatu perkara yang disepakati di kalangan para ulama. Ada khilaf, maknanya ada perbezaan pendapat di kalangan para ulama. Ada khilaf tentang kenajisan khinzir, antaranya dalam mazhab Maliki. Bagaimana disebut bahawa menurut dalam kitab fiqh al-Islami, hanya daging khinzir yang disepakati sebagai najis kerana nas Al-Quran mengharamkannya. Dan adapun berkaitan dengan kenajisan daging khinzir itu ada khilaf di kalangan para ulama. Bahkan di kalangan mazhab Maliki berpendapat bahawa khinzir yang hidup itu adalah suci, bukan najis. Bila dah mati jadi bangkai, barulah dianggap najis. Tapi khinzir yang hidup itu pada mazhab Maliki macam binatang yang lain juga. Boleh hidup gosok tu kan. Seolah-olah macam itulah. Asasnya dalam mazhab Maliki, mereka juga menggunakan kaedah kias. Kalau tadi dalam mazhab Syafi'i menggunakan kaedah kias menghukumkan khinzir itu sebagai najis, dalam mazhab Maliki pun juga menggunakan kaedah kias. Maknanya yang mendokongi dakwaan mereka ataupun pandangan mereka yang mengatakan khinzir itu bukan najis, cuma diharamkan kita makan, iaitu hujah mazhab Maliki yang menyatakan khinzir itu suci juga diperkuatkan dengan hujah kias. Kiasnya ialah kepada himar. Himar maksudnya apa tu? Kita kata apa? Keldai. Keldai. Sebab himar ni tuan-tuan sekalian, ada suatu hadis Nabi SAW, hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata,
pada hari Khaybar, dalam peperangan Khaybar, Nabi SAW menyuruh Abu Talhah, lalu beliau berkata kepada Abu Talhah, Inna Allah wa rasulahu yanhiyanikum an luhumil humuril ahliyah innaha rijsun. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah dan juga Rasulnya menegah kamu daripada memakan daging himar, yakni daging keldai itu, kerana innaha rijsun, sesungguhnya ia adalah najis dan kotor. Kan? Jadi walaupun hukum berkaitan makan daging keldai ini pun ada khilaf yang di kalangan para ulama, ada yang kata haram, ada yang kata makruh. Tapi berasaskan kepada hadis ini, Nabi sebut diharamkan makan daging khimar kerana dia najis, rijsun, kotor. Sama juga macam yang Al-Quran sebut diharamkan kita makan daging khinzir, fa'innahu rijsun, kerana ia adalah najis. Tetapi kata pandangan dalam mazhab Maliki, sedangkan khimar kita boleh guna dia, cuma dilarang makan daging kan. Boleh guna, memang di kalangan orang Arab guna himar untuk angkut barang dan sebagainya, naik atas himar dan sebagainya, atas keldai, dongki tu kan. Tetapi walaupun Rasulullah kata, Rasulullah larang untuk makan dagingnya kerana kotor. Jadi dikiaskan begitu. Kalaulah hak yang Rasulullah kata kotor itu tak boleh makan daging, tapi boleh diguna, disentuh dan sebagainya, tak najis. Jadi samalah juga dengan khinzir, kata mereka, yang hidup, yang dilarang secara sepakatnya ialah kita makan, tapi bila sentuh dan sebagainya, ianya tidak dianggap sebagai najis. Juga kaedah kias. Dalam mazhab Syafi'i tadi pun mengkiaskan sama juga dengan kaedah kias, menghukumkan haram mughaladahnya najis khinzir itu kerana dikiaskan kepada anjing. Sebab anjing ada hukum Allah, Nabi SAW sebut cara khusus berkaitan dengan basuhan jilatan anjing dengan cara 7 kali basuhan itu, maka menghukumkan sebagai najis mughaladah. Maka mereka juga mengkiaskan kepada khinzir. Oleh kerana anjing pun haram, maka khinzir pun haram, maka dikiaskan seumpama macam anjing juga sebagai najis mughaladah. Jadi itu maknanya ada khilaf di situ. Sebab itu kata mereka, dalam mazhab Syafi'i, keldai dianggap suci badannya, walaupun dalam hadis sebut rijsun, kotor kan. Tapi badan dia tetap dikira suci, cuma yang dilarangnya ialah untuk memakan dagingnya. Jadi dua-dua disebut perkataan rijsun, tapi sedangkan keldai boleh disentuh, boleh dipegang dan sebagainya. Jadi itu hujah di kalangan mazhab Hanafi. Jadi jelas menunjukkan kepada kita, maksudnya wujud adanya perbezaan pendapat, adanya khilaf dalam masalah kenajisan khinzir. Jadi bila ada khilaf, maknanya kita tak bolehlah nak hukum kata kalau bagi orang pegang, kalau dia tidak berpegang kepada mazhab Syafi'i, kita kata ini najis ni kan. Jadi kita kena menghormatilah pandangan yang tidak mengatakan najis, dan kita yang berpegang pada mazhab Syafi'i tak apalah, kita nak berpegang bahawa menghukumkan bahawa ia sebagai najis mughaladah. Bukan bermaksud kita nak sebut bila wujudnya ada khilaf, lepas ni esok tuan-tuan pergi cari khinzir, pergi gosok dia pula kan. Bukan itu maksud dia.
tak ada keperluan pun. Tapi maksudnya kita nak sebut adanya perbezaan pendapat tentang kenajisan khinzir ini. Dan perbezaan ini mungkin ada keperluan-keperluan yang tertentu. Terutamanya mungkin bagi anak-anak kita yang mengambil khusus kedoktoran haiwan, veteriner. Terutamanya kalau belajar di luar negara, memanglah akan bergelumang dengan haiwan ni. Inilah yang utamanya yang menjadi kajian-kajian mereka. Jadi mungkin dalam keadaan yang begitu, hatta di Malaysia pun, kalau ambil khusus, kan dulu viral sekali bagaimana pelajar veteriner UPM kan bergambar dengan khinzir. Memang itu termasuk dalam silibus yang mereka terpaksa lalui lah. Jadi mungkin ada kelonggaran ke atas pelajar-pelajar yang terpaksa terdedah begini. Maka dalam situasi yang begitu, mungkin mereka boleh bertaklid kepada mazhab yang lain dalam keadaan situasi begitulah. Jadi nak menunjukkan bahawa hukum fiqh ni luas, dia ada kelonggaran-kelonggarannya. Ya, yang kata najis mughaladzah pun ada pandangannya, ada hujah dia. Yang kata bukan najis pun ada pandangannya dan juga ada hujah dia. Jadi kesimpulannya, kenajisan babi ini ataupun khinzir ini bukanlah suatu perkara yang ijma', bukan suatu perkara yang disepakati di kalangan para ulama. Kemudian bagaimana cara untuk kita nak membersihkan bekas yang terkena dengan khinzir? Jadi apabila difahami bahawa kenajisan khinzir bukanlah suatu perkara yang disepakati oleh para ulama, maka bagaimanakah pula kaedah penyuciannya jika terkena khinzir atau dagingnya dan juga seumpama dengannya? Jadi bagaimana pula cara untuk kita nak menyucikan kalau kita tahu bekas itu pernah digunakan untuk diletakkan daging khinzir ke dalam tu, ataupun kita lalu tersenerih dengan khinzir ke. Sebab tu kadang-kadang orang Melayu ni dia cukup pantang khinzir ni. Kalau nampak lori babi, dia sanggup ikut belakang. Dia tak berani nak potong, biar lambat pun tak apa. Punya jaga dia bagus lah. Takut nanti merecik kena kereta dia ke apa, jenuh balik nak samak lah macam mana. Sedangkan kenajisan tentang khinzir ini adalah suatu yang ada khilaf. Jadi dalam persoalan ini, tuan-tuan sekalian, maka kita ada dua pilihan bagaimana untuk nak menyucikan kenajisan khinzir ini. Satunya ialah kita menyamak, maknanya basuh dengan 7 kali basuhan. Salah satunya menggunakan air tanah dan bilas dengan 6 kali air yang mutlak. Itu cara untuk basuh najis yang mughaladzah. Kalau kita berpegang bahawa khinzir itu sebagai najis yang mughaladzah, mazhab Syafi'i lah. Yang kedua, kita juga ada pilihan tidak menyamaknya, sekadar basuh macam biasa, macam kita basuh pinggan biasa lah, bos sabun bagi suci. Ini boleh kita berpegang dan bertaklid kepada mazhab Maliki, dan juga Hanafi pun berpandangan begitu. Bahkan kalau kita lihat cara penyucian kenajisan khinzir ini dalam mazhab Syafi'i sekalipun, ulama dalam mazhab Syafi'i pun ada yang berbeza pendapat. Umpamanya bagaimana disebut oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi ni antara ulama besar dalam mazhab Syafi'i, seorang tokoh dalam mazhab Syafi'i. Tetapi menurut Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, kata Imam Nawawi, kaedah cucian kerana kenajisan khinzir bukanlah sama dengan jilatan anjing.
Imam Nawawi berkata, pendapat yang paling kuat, yang paling rajih daripada sudut dalil bahawa memadai dalam khinzir itu hanya satu kali basuhan tanpa tanah. Ini pandangan Imam Nawawi. Imam Nawawi mazhab Syafi'i, ulama besar dalam mazhab Syafi'i, tokoh dalam mazhab Syafi'i. Tapi menurut Imam Nawawi, dalam soal membasuh bekas yang kena khinzir ataupun khinzir ini bukanlah sama macam basuh jilatan anjing. Memadai dengan hanya sekali basuhan sahaja. Dan dengan demikian, kata kebanyakan ulama, dan inilah yang terpilih, kata Imam Nawawi, inilah pendapat yang kuat dalam soal kita nak basuh kenajisan khinzir. Kerana asalnya tiada wajib hingga datanglah syarat. Kerana tidak ada pun dalil yang kuat yang menyuruh untuk kita basuh dengan cara 7 kali basuhan itu terhadap khinzir itu. Ini pandangan Imam Nawawi. Bahkan perkara pertama turut disentuh dalam kitab masyhur dalam mazhab Syafi'i. Bagaimana disebut wal adhar annal khinzir ka kalbin wal muqabiluhu innahu yakfi bil khinzir marratan wahidah. Dan pendapat yang lebih zahir bahawa khinzir itu seperti anjing, dan pendapat berlawanannya bahawa memadai dalam khinzir itu hanya basuhan sahaja. Jadi dalam masalah ini terdapat khilaf yang kuat. Bila disebut wal adhar, kalau kita baca kitab dalam mazhab Syafi'i, kitab Syafi'i, bila disebut wal adhar, itu menunjukkan bahawa adanya khilaf yang kuat. Tapi kalau dia kata al-masyhur ataupun al-jumhur, itu menunjukkan pendapat yang disepakati. Tapi bila dia kata wal adhar, menunjukkan masalah itu adanya khilaf yang kuat, perbezaan pendapat yang kuat. Bahkan ada juga pendapat mazhab Syafi'i mengatakan memadai hanya basuh sekali sahaja berkaitan dengan khinzir itu. Dan apakah dalil yang Imam Nawawi sebutkan? Imam Nawawi dia bersandar kepada dalil apa? Mungkin di sana ada hadis yang menjadi sandaran kepada Imam Nawawi. Menurut satu riwayat sunnah, penyucian bekas yang bersentuhan dengan daging khinzir adalah basuhan sekali ataupun basuhan biasa. Bagaimana daripada hadis Sa'labah radhiyallahu anhu, katanya, ya Rasulullah, inna bi ardi qaumin ahli al-kitab afanaqulu fi aniyatihim, qala in wajadtum ghayraha fala ta'kulu fiha wa in lam tajidu faqsiluha wa kulu fiha. Ini dalil yang digunakan oleh Imam Nawawi dalam hadis ini. Riwayat Bukhari daripada Sa'labah. Kata Sa'labah, mereka pernah tanya kepada Rasulullah SAW. Apa yang mereka tanya? Mereka kata, kami ya Rasulullah berada di bumi ahli kitab. Maknanya kami ni duduk di negara majoriti orang kafir. Kami ni minoriti, maknanya kami ni dikelilingi oleh orang kafir. Jiran-jiran kami orang kafir. Orang Islam ni sikit je. Jadi dia tanya apa? Afanaqulu fi aliyatihim, adakah harus untuk kami makan dalam bekas-bekas yang pernah digunakan oleh mereka? Kan? Macam kita pergi luar negara kan, kadang pergi restoran walaupun ataupun pergi rumah orang bukan Islam lah, dia hidangkan kita, mungkin pinggan yang sama pernah digunakan untuk letak
kan, masakan berasaskan babi dan sebagainya. Kan? Lepas tu pinggan yang sama jugalah, mungkinlah kan, dia hidang kat kita. So mereka tanya soalan, bolehkah kami makan bekas yang pernah diguna oleh orang-orang kafir ni, ahli-ahli kitab ni? Maka apa jawab Nabi SAW? In wajadtum ghairaha fala ta'kulu fiha wa illam tajidu fa'siluha wa kulu fiha. Nabi SAW menjawab, jika kamu mendapati selainnya, kalau ada pilihan, ada yang lain, ada bekas yang lain, maka kata Nabi, gunalah bekas tu, jangan guna bekas mereka. Wa illam tajidu, dan jika kamu tidak ada pilihan, tidak ada bekas alternatif bekas yang lain, maka basuhlah bekas yang digunakan oleh mereka dan makanlah. Dan Nabi tak sebut di sini, Nabi hanya sebut faksilu, basuh. Nabi tak kata basuhlah dengan 7 kali, sekali dengan basuhan air yang bercampur tanah, sebagaimana yang dalam hadis mendetailkan bagaimana nak basuh bekas yang kena jilatan anjing itu. Tapi dalam perkara ini mereka tanya, Nabi hanya sebut faksilu, basuhlah, lepas tu gunalah. Jadi ini menunjukkan bahawa dalil basuhan dengan sekali itu lebih kuat. Inilah yang menjadi sandaran pada Imam Nawawi. Sebab itu tuan-tuan sekalian, kadang-kadang ialah bila kita, hatta hari ini pun kan, jangan kata luar negara, hari ini pun bila kita pergi berjalan, kita sewa homestay kan, ada setengah homestay tu milik orang bukan Islam kan. Kalau kita tempah melalui apa, sekarang booking.com pun ada dah kan, yang apartmen yang boleh kita tempah dalam Airbnb. Dan kadang rumah yang macam ni dia ada sediakan peralatan masak dan sebagainya, periuk, pinggan mangkuk. Dan kita pun tak tahu siapa yang sewa sebelum kita. Dan tak mustahil ada di kalangan orang bukan Islam yang sewa sebelum. Dan tak mustahil dia akan bawa kurma babi apa semua. Kan? Lagi panggang babi medok makan lawan. Jadi lepas tu kita pula sewa. Pergi bersih lah, kita dapat tu dalam keadaan bersih lah. Tapi sebelum tu kita tak tahu adakah pernah dicuci, disamak dan sebagainya. Bukan. Kita pula nak pergi, bukan nak usung semua pinggan periuk pun nak bawa pergi. Kan? Pergi dah sewa, tengok oh dah ada pinggan guna, dah ada periuk guna. Jadi sebab tu ada khilaf tentang perkara ini. Maka kita boleh pegang pada pandangan kita, basuh biasa boleh pakai. Lebih lagi kalau luar negara. Saya dulu bila sewa rumah waktu di luar negara, memang ada rumah sana dia akan komplit dengan perabot lah, ada peti ais buat sekali, oven, microwave buat sekali. Kita pun tak tahu. Memanglah sewa sebelum kita tu memang Mak Saleh lah. Kan? Mak Saleh ni memang kenal sangat lah daging ni. Kita pun tak tahu lama ada dia pernah simpan daging tu dalam peti air tu apa. Jadi kita bukan nak samak dengan air tanah, memang jahanam dalam peti air tu. Bukan kita nak beli yang baru, kita pun nak duduk sekejap ya, bukan nak duduk lama. Jadi ada khilaf tentang perkara ini. Kita peganglah pandangan hukum yang agak ringan. Ketika itu situasi begitu, basuh macam basuh biasa, lepas tu guna pakailah, tak ada masalah. Dan ini juga memberi keringanan lah,
khususnya di kalangan saudara-saudara kita yang mu'alaf, yang baru masuk agama Islam. Bila mereka nak balik ke rumah mak ayah mereka yang masih bukan Islam, kalau mak ayah yang faham tu tak apalah. Kadang-kadang yang tak faham, tapi bukan kita nak bawa balik pinggan mangkuk kita, periuk kita, dia akan timbul lain pula persepsi dia. Maka dalam keadaan yang situasi begini, maka bolehlah mengambil pandangan. Hatta kita kata dalam mazhab Syafi'i pun ada perbezaan pandangan soal kenajisan khinzir. Jadi bukan suatu perkara yang kita rigid sangatlah, sebab ianya ada khilaf dalam persoalan kenajisan tentang haji. Hak yang sepakat tu pun kadang-kadang kita duk buat tentang pergaulan antara lelaki perempuan yang bukan mahram, mendedahkan aurat dan sebagainya. Itu ijma'. Patutnya hak tu yang kita lebih rasa jijik bila kita nak sentuh, bersentuhan kulit di antara berlainan jantina yang bukan mahram, mendedahkan aurat bila berlainan yang tidak sepatutnya. Itu tidak ada khilaf, tidak ada mazhab pun yang membolehkan, mengharuskan untuk bersentuhan antara lelaki perempuan. Tapi hak tu kadang-kadang kita tak rasa jijik pula. Tapi bila sentuh babi, rasa macam dosa terlalu besar. Patutnya sentuh perempuan yang bukan mahram tu patut lebih kita rasa jijik daripada kita sentuh khinzir. Dan kan khinzir ni ada khilaf. Ada ulama yang kata, mazhab kata tak najis. Jadi itulah masalah kita. Jadi itu berkaitan dengan kenajisan, berkaitan dengan khinzir. Kemudian tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, berkaitan dengan orang yang termakan daging khinzir. Dulu kan heboh, ada coklat, satu coklat tu ada campur, dikatakan ada DNA khinzir. Ramai dah pakat makan coklat. Lepas tu bila dah isytihar memang confirm ada, pakat termuntah, pakat tanya macam mana nak buat ustaz ni, nak kena telan air tanah, nak cuci balik, nak kena beruh gigi dengan air tanah ke, ni lekat-lekat kat gigi. Sudah sampai teratur tuan-tuan. Tapi hak yang nak cakap tu, yang punya marah betul lah ni satu penghinaan pada orang Islam ni kan. Dia tudung pun tak pakai. Tapi dia punya marah betul lah, bagus lah kan. Tapi Islam tidaklah rigid sampai begitu kan. Kalaulah apa yang kita makan itu di luar pengetahuan kita, kita tak tahu. Lainlah kalau kita tahu, kita pergi duk makan juga, dah memang dah tahu dah ada kandungan khinzir, tapi pergi nak makan juga, itu memang haram lah. Tapi kalau kita tak tahu, umumnya pakat duk makan belaka, tiba-tiba barulah didedahkan ada khinzir, ada kandungan khinzir dalam tu, maka apa yang telah kita makan itu taklah dihukumkan sebagai haram. Kerana apa yang kita buat itu ialah di luar pengetahuan kita, bukan sengaja, maka dimaafkan dalam keadaan yang begitu. Bahkan tak dituntut pun untuk kita nak menyamak diri kita sampai ke peringkat nak telan air tanah, nak kumur dengan air tanah, nak berus gigi dengan air tanah. Tak disuruh begitu. Cukup sekadar bila dah kita tahu, kita stop lah. Jangan lagi pergi duk makan pula lagi dah lepas tu. Kalau dah memang betul ada kandungan khinzir dalam itu, apa yang kita tak tahu sebelum ni yang dah makan, itu dikira dimaafkan. Kerana kita makan dalam keadaan kita tidak tahu, dalam keadaan kita tidak
dimaklumi perkara itu. Sebab itu bagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Al-Maidah, laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus shalihat junahum fima ta'imu idza mattaqaw wa amanu wa 'amilus shalihat thumma ittaqaw wa amanu thumma ittaqaw wa ahsanu wallahu yuhibbul muhsinin. Tiadalah ke atas golongan yang beriman dan beramal saleh oleh kesalahan, yakni berdosa dalam apa yang mereka telah makan apabila mereka bertakwa, beriman dan beramal saleh. Kemudian mereka tetap bertakwa, beriman, kemudian mereka tetap juga bertakwa dan berbuat ihsan, dan Allah kasih kepada golongan orang-orang yang berbuat ihsan. Maksudnya dia makan dalam keadaan dia tidak tahu, tapi selepas dia tahu, immediately, segera dia tinggalkan benda itu, dia benar-benar berpegang dengan hukum Allah, bertakwa kepada Allah sungguh-sungguh. Jadi dalam keadaan itu dia anggap tidak sengaja, maka perbuatan itu dimaafkan. Bahkan Nabi SAW pun ada menyebut, innallaha qad tajawaza an ummati al-khata' wan nisyan wa mastaqrihu alaihi. Sesungguhnya Allah melepaskan daripada umatku apa yang tersalah, yang tidak sengaja mereka lakukan ataupun lupa dan sesuatu yang salah, yang haram, yang dipaksa ke atas mereka. Maka dalam keadaan situasi yang begini, maka tidak dikira dosa ke atas kita. Yang kira dosa ni maksudnya kita buat dengan pilihan kita, atas kesedaran kita. Kita ada pilihan untuk nak buat dan tak nak buat, nak makan ataupun tak nak makan, dalam keadaan kita tahu. Maka itu baru akan dikira dosa pada kita. Tapi dalam keadaan kejahilan, memang kita tak tahu betul-betul, maka dalam keadaan itu dimaafkan. Maka tak perlulah dalam keadaan yang tadi, tuan-tuan sekalian, untuk kita samakan mulut kita, bagaimana yang berlaku itulah. Hatta orang bukan Islam sekalipun, kalau dia pernah makan dulu, bila dia masuk Islam, maka apa yang dia makan dulu tak dia ambil kira lah, kerana itu berlaku sewaktu dia belum dalam agama Islam. Bila dia dah beragama Islam, maka dia tak boleh lagi makan lah, dia kena tinggalkan. Jadi itu. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kita dah masuk Isyak, kita berhenti di sini dulu. InsyaAllah nanti kita akan sambung lagi pembahasan berkaitan dengan khinzir ini, iaitu makanan yang bercampur dengan khinzir. Bagaimana kalau kita makan makanan yang dicampur dengan khinzir, tapi kita tak makan khinzir. Ada juga yang macam tu. Dia pernah jumpa orang asli, dia dah masuk Islam, tak batin. Dia kata, Ustaz, Ik tak makan dah khinzir, Ik dah pergi haji. Kata. Tapi kalau mereka masak khinzir, Ik makan kuah je, dia kata. Dia sapu juga, kan? Jadi ada juga yang macam-macam. Jadi kita tengok dalam bincangan akan datang, kan? Dan juga ada isu daging babi tiruan, daging babi sintetik, fake pork dipanggil. Dia dibuat daripada tumbuh-tumbuhan soya, tapi rasa macam daging babi. Apa hukumnya kita makan? Ada juga orang jenis yang vegetarian, kan? Orang tak makan daging yang betul. Jadi nak juga rasa, dicipta. Ada kaedah hari ini, teknologi, dia boleh hasilkan daging tiruan. Telur pun ada tiruan, kan? Jadi kena apa hukum kaitan itu, insya-Allah kita akan bincang dalam kuliah yang akan datang. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, sekadar itu untuk malam ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا بالتأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا